Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma amin. Yang dihormati Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada petang ini kita semuanya terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menetapkan hati dan diri kita semua di atas jalan petunjuk Dia, di atas jalan pimpinannya, dan mudah-mudahan kita terus berada di bawah pimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala hinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdih. Pada petang ini kita menyambung perbincangan kitab kita, kitab Khulasah Nurul Yaqin ataupun ringkasan sirah Nurul Yaqin, pada muka surat 17 di bawah tajuk Ad-Da'watu Jahra, berdakwah secara terang-terangan. Subhanallah wa bihamdih. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu sekalian, sebelum kita nak menyambung perbincangan, ingin saya ulang, boleh jadi asatidah sebelum ini mungkin telah ingatkan kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdih. Bila kita mengaji kitab sirah ini, bila kita menelusuri perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdih, bahkan kita mengaji dan menghayati kehidupan para al-anbiya, para nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengaji, ada dua perkara yang perlu kita ambil faham. Subhanallah wa bihamdih. Kita bukan sekadar untuk mengetahui perjalanan sirah ataupun perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dua perkara ini sangat penting untuk kita ketahui, subhanallah wa bihamdih, dan ambil faham. Yang pertama, bila kita mengaji sirah, subhanallah wa bihamdih, apa juga yang berlaku ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan agama, menyampaikan apa yang telah ditetapkan ke atas baginda, ataupun kita menghayati sirah para nabi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang berlaku, subhanallah bihamdih, ke atas baginda Rasul, ke atas para al-anbiya, benda itu akan terus berlaku hingga hari kiamat. Maksudnya apa, tuan-tuan puan-puan, subhanallah bihamdih? Dalam menyampaikan agama Allah akan ada penentangnya, benda itu akan berlaku sampai ke hari kiamat. Subhanallah wa bihamdih. Cuma boleh jadi tidak ada orang yang bernama Abu Jahal, tidak ada orang yang bernama Abu Lahab, tetapi perangai dan sikap bagi musuh-musuh Allah ini akan ada dalam masyarakat sampai hari kiamat. Maka bila kita mengaji sirah ini, subhanallah bihamdih, kita kena buat pilihan
Sama ada yang kita duk mengaji ni supaya ia sentiasa memberi peringatan kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada seluruh masyarakat kita, kumpulan manakah yang ingin kita bersama. Subhanallah bihamdi. Itu sebab ada setengah orang kata kita duk mengaji sirah ni pasal apa? Ada setengah orang dia sebut, dia kata setengah-setengah tempat dia rasa sirah ini hanyalah sebagai suatu penceritaan. Itu salah. Dalam kita mengetahui cerita, dalam kita mengetahui kisah-kisah apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi, kita kena ingat ia adalah suatu peringatan kepada diri kita, subhanallah bihamdi, supaya sentiasa berhati-hati dalam hidup. Halangan ataupun di manakah laluan yang kita hendak ikuti. Sama ada laluan yang kita nak diikuti yang ditinggalkan oleh baginda Rasul, ataupun di kalangan para sahabat, tabi'in dan sebagainya, ataupun kumpulan yang menentang. Subhanallah bihamdi. Dan kita kena sentiasa berdoa supaya kita sentiasa berada dalam kumpulan manusia yang mana mengamalkan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja tuan-tuan, subhanallah bihamdi, menjadi tanggungjawab kita juga untuk melihat kepada ahli keluarga kita, sanak saudara kita dan sebagainya. Subhanallah bihamdi. Yang kedua tuan-tuan, dalam kita mengaji sirah ini, kita perlu sentiasa melihat hikmah kenapa peristiwa itu, kenapa perkara itu berlaku, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku. Kalau kita melihat daripada pemilihan Rasulullah SAW, dipilihnya Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir. Bagaimana kalau kita melihat subhanallah bihamdi susur galur Nabi SAW, yang mana selepas saja Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, kemudian dia banyak pergi ke Bani Israel, iaitu bermula dengan Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yaqub dan seterusnya. Mai pula bila sampai zaman Nabi SAW, datang daripada susur galur Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Itulah yang menjadi asbab, antara asbab bagaimana golongan Yahudi dan Nasrani tidak dapat menerima Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, walaupun subhanallah bihamdi di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil pada permulaannya mereka menanti-nanti siapakah Rasul yang terakhir. Subhanallah bihamdi. Tetapi bila dapat tahu bukan mai daripada susur galur keturunan mereka, subhanallah bihamdi, terus menolak secara terang-terangan. Maka kita kena tengok apa juga perencanaan yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdi, bagi dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah ke wafatnya baginda. Semuanya itu direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi, dan untuk kita amati, mengambil pengajaran dan hikmah di sebalik apa yang telah berlaku. Maka petang ini subhanallah bihamdi, bahagian saya tuan-tuan ialah ad-da'watu jahra, iaitu berdakwah secara terang-terangan. Ada beberapa hikmah dan pengajaran yang telah digariskan sebagai suatu perkara yang perlu kita amati, kenapa perkara ini berlaku. Kalau kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW, bukan Nabi berdakwah dengan jalan yang mudah. Kalau fikir sekali, kalau orang kafir mendengar apa yang kita duk ngaji bab sirah, mereka kata kalaulah Allah tu maha berkuasa, tak bolehkah Allah dengan kun fayakun terus memudahkan dakwah. Semuanya ada hikmah, semuanya ada pengajaran, khususnya untuk kita ambil dan kita amati dan hayati dalam kehidupan kita. Subhanallah bihamdi. Istamarratid da'watu sirriyah thalathanawat, fa'ajaba fi asna'iha kathirun minal ashrafi wal mawali. Dakwah secara rahsia berterusan selama 3 tahun. Ramai para pembesar dan hamba-hamba memeluk Islam dalam tempoh itu. Subhanallah bihamdi. Ibnu Hisham menceritakan dalam tempoh 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, subhanallah bihamdi,
Islam itu mula menjadi bahan bualan di kalangan penduduk Mekah. Tapi waktu itu Rasulullah berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang, subhanallah bihamdi, watak-watak yang Rasulullah SAW dakwah itu juga adalah watak-watak yang mereka ini sebelum Islam memang rapat dengan Rasulullah dan memang terkenal sebagai manusia-manusia yang berakhlak, iaitu tidak pernah menyembah berhala. Dan tu kita kena faham. Mereka ini mengamalkan ajaran apa? Tuan-tuan, kalau kita mengaji beberapa kitab sirah, orang-orang awal yang memeluk Islam yang bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini golongan awal, subhanallah bihamdi, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini meneruskan apa yang telah ditinggalkan dalam agama Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Jadi bila datang saja Rasulullah menyampaikan tentang Islam, secara asasnya mereka dah faham. Sebab apa? Mereka tidak menerima pengabdian diri kepada berhala-berhala yang tidak boleh memberi manfaat dan juga mudarat. Jadi dalam 3 tahun itu Rasulullah berdakwah kepada mereka ini, dan dalam masa sama mereka juga bercakap-bercakap tentang Islam. Ibnu Hisham menceritakan dalam tempoh 3 tahun itu dakwah secara sulit dijalankan. Secara tidak langsung pada ketika itu seruan Islam mula mendapat sambutan. Yang dapat sambutan ni daripada siapa? Subhanallah bihamdi, golongan manusia-manusia yang tidak menyembah berhala. Mereka dapat tahu benda ni, apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sama macam mana apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, ajaran Nabi Allah Ibrahim, ajaran Nabi Ismail. Itu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdi, para al-anbiya, para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi, secara akidahnya membawa perkara yang sama. Kita mengaji Nabi apa pun, subhanallah bihamdi, kita mengaji bab Rasul apa pun, bila berdakwah kepada kaumnya, secara akidah dia 3 perkara ini semua Nabi bawa benda yang sama. Yang berbeza hanyalah syariat. Iaitu apa dia 3 benda ni? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Rasul, yakni Rasul pada ketika itu. Kalau pada ketika itu adalah Nabi Allah Ibrahim, pada ketika itu Nabi Allah Daud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Musa dan sebagainya, maka beriman kepada Rasul ketika itu. Dan yang ketiga, beriman kepada hari akhirat. Bila kita mengaji bab sirah, kita mengaji bab sirah para al-anbiya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi, asas kepada akidah 3 benda ni semua Nabi bawa benda yang sama. Yang membezakan antara Nabi ataupun membezakan antara seorang Rasul dengan Rasul adalah syariat, pelaksanaan kehidupan berasaskan agama Islam pada ketika itu mengikut Rasul yang ada pada waktu itu. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian ba'da dzalika amara sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Surah Al-Hijr ayat 94. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda supaya berterus terang dengan firman-Nya, fasda' bima tu'mar. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Subhanallah wa bihamdi. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, subhanallah wa bihamdi, dalam tempoh 3 tahun Nabi SAW membina kekuatan di sekelilingnya. Tuan-tuan, apa hikmah pengajaran kita tengok di sini? Selepas 3 tahun baru Allah memerintahkan Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan.
Boleh jadi ada orang kata, pasal apa ambil masa sampai 3 tahun? Tak bolehkah Allah buat dalam tempoh setahun? Tak bolehkah dalam tempoh 2 tahun? Kenapa 3 tahun? Ada orang dia suka fikir. Itu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdi, kalau nak mengaji kitab sirah yang melihat kepada pengajaran dan hikmah ni, boleh tengok kitab antaranya Fiqhus Sirah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, ataupun satu lagi Sirah Nabawiyah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia membawa kita mengaji sirah, memahami sirah secara hikmah di sebalik apa yang telah Allah tetapkan. Subhanallah bihamdih, tuan-tuan, dalam satu-satu kerja buat di dalam kehidupan kita, yang pertama subhanahu wa ta'ala, yang pertama subhanallah bihamdih, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kerja dakwah ini adalah satu kerja yang besar, Nabi bergantung harap tekuih pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak guna rasa-rasa dalam diri dia, subhanallah bihamdi, dah okey dah kot, tengok semua yang duk keliling ni semua kemas-kemas ni, boleh dah kot. Dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu satu arahan yang rasmi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dia seterusnya. Subhanallah bihamdi. Begitu jugalah tuan-tuan, kalau kita tengok pengajaran dalam hidup kita, apa juga kerja buat kita tuan-tuan, subhanallah bihamdi, kerja buat kita khususnya yang melibatkan suatu-suatu benda yang besar, kenapa tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pimpin kita dan bimbing kita? Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang beristikharah ini, orang yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak akan pernah menyesal. Tu kena berhati-hati dalam kita nak menyandarkan, nak menyerahkan, nak meminta pertolongan, nak mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdih. Bukan dengan cara kita dah cenderung dah kepada satu-satu benda, ataupun mungkin nafsu telah menyeliputi diri kita, baru buat istikharah, tiba-tiba kita kata yang ni daripada Tuhan. Dah, istikharah perlu serah dulu pada Allah. Di dalam beberapa pilihan yang kita ada, kita tak tahu nak pilih yang mana dalam kehidupan kita. Contohnya, suatu-satu kerja buat kita, contohnya, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pimpin kita. Subhanallah bihamdi. Ada seorang pemuda mai jumpa saya tuan-tuan. Dia kata dia nak menikah. Saya kata nak menikahlah. Pasal apa mai jumpa saya? Dia kata macam ni ustaz, saya dah istikharah beberapa kali, duk nampak muka perempuan tu. Tu dia. Subhanallah bihamdi. Saya kata istikharah ni bila kita ada beberapa pilihan. Kalau dah ada satu pilihan saja, memang kita duk nampak muka tu lah. Dia kata tu lah. Saya kata, tapi sebelum saya nak jawab tu, saya kata sebelum istikharah, subhanallah bihamdi, pernah tak cakap telefon dengan budak perempuan tu? Dia kata pernah ustaz. Saya pernah cakap telefon lama ustaz, daripada lepas Isya sampai pukul 4 pagi. Saya kata istikharah tu tak boleh pakai. Pasal apa? Telah dikotori dan dicemari dengan nafsu yang meliputi diri. Tiba-tiba buat solat sunat istikharah, kata dapat jawapan ni mai daripada Allah. Yang kata istikharah, serah pada Allah, kita nak ambil pengajaran bagaimana Rasulullah ni serah pada Allah. Apa juga perjalanan dakwah baginda serah pada Allah, bermunajat pada Allah. Allah saja yang maha tahu bila masa dia untuk menyampaikan dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Dalam hidup kita pun macam tu. Dalam satu tu benda, sebelum buat apa-apa keputusan, lapangkan diri, serah pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Bukan dengan cara kita ada kecenderungan, kemudian baru nak cari Allah, baru nak serah pada Allah. Itu pengajaran yang pertama daripada apa yang kita tengok, yang kita duk ngaji lah ni, duk faham ni. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala, ataupun pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdi, tunggu sampai 3 tahun. Sebab Nabi tak akan buat keputusan daripada diri dia. Dia tahu agama ini agama Allah.
Dia tahu ajaran ini adalah ajaran Allah, dia tahu agama ini agama yang dipelihara Allah, dia sekadar untuk menyampaikan risalah Allah, maka Allah Maha mengetahui bila sampai masanya. 3 tahun lah, 5 tahun lah. Nabi SAW menunjukkan kepada kita suatu benda, bila kita serah pada Allah, insya-Allah kita terpimpin dan dibimbing Allah. Baik. Fasa'ida 'ala safa, selepas mendapat wahyu daripada Allah untuk sampaikan secara berterus terang. Tuan-tuan tengok dalam ayat ini Allah gabungkan. Sampaikanlah secara berterus terang apakah yang diperintah, apa yang diperintahkan kepadamu. Dan yang kedua, Allah nak ikat Nabi, nak ingatkan Nabi bila dah terang-terangan sampaikan dakwah, subhanallah bihamdi, pasti akan ada tentangan. Maka di sinilah yang nak menguatkan Nabi. Ayat inilah, iaitu apa? Wa'arid 'anil musyrikin, dan jangan engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin. Nak habaq kata apa? Teruskan Muhammad, Allah sentiasa bersama dengan engkau. Itu sebab tuan-tuan, dalam kerja hidup kita, bila kita buat kerja, kita yakin Allah bersama dengan kita, teruskan. Orang Arab panggil dalam bahasa Arab ala tul, teruskan. Jangan pernah, kadang-kadang kita nak hantar anak kita pergi sekolah agama. Hantar sekolah agama apa, hantar pergi pondok buat apa, budak tu apa semua sekian. Kalau kita tahu benda tu untuk agama, nak jaga agama dia, nak jaga kehidupan dia, ala tul, teruskan. Hiraukan apa-apa juga bantahan yang benda yang kita yakin benda itu tidak memberi manfaat untuk keputusan kita. Ini juga adalah satu ayat yang mengingatkan kita dalam memilih cara hidup agama, jangan pernah hiraukan apa orang kata. Subhanallah bihamdi. Kadang-kadang kita kalah dalam kita nak buat benda agama dalam hidup kita ni tuan-tuan. Ada saja sagi adik-beradik, ada saja subhanallah bihamdi sagi masyarakat suka nak kecam bila kita pilih cara hidup agama. Subhanallah bihamdi. Hiraukan. Apa dalil dia? Pegang ini dalil dia. Fasa'ida 'ala safa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tasdiqunani fima ukhbirukum bih faqalu jami'uhum na'am ma jarabna 'alaika kadhiban mundu nash'atika ilal an faqala sallallahu alaihi wasallam anqidhu anfusakum minan nar inni nadhirun lakum min adabin syadid. Baginda Nabi SAW naik ke atas bukit Safa dan menyeru kaumnya. Setelah mereka semua berkumpul, baginda berkata, apakah kalian akan mempercayai satu perkara yang akan aku sampaikan kepada kamu semua? Mereka semua menjawab, ya, kami mempercayaimu. Sejak kecil hingga sekarang kamu tidak pernah berbohong kepada kami. Baginda bersabda, selamatkanlah diri kamu semua dari api neraka. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul penyampai amaran kepada kamu dari azab yang sangat dahsyat. Subhanallah bihamdih. Tuan-tuan, kat sini bila dah dapat arahan daripada Allah buat secara terang-terangan, Nabi SAW kumpul masyarakat daripada beberapa suku kaum, beberapa bani untuk kumpul di Bukit Safa. Yang tak mampu pi sebab uzur ataupun tua ataupun sakit sebagainya, akan hantar wakil kaum untuk mendengar apa yang Muhammad nak cakap. Dan bila Nabi SAW, tuan-tuan tengok ayat Nabi sebelum menyampaikan apa yang patut dan perlu dia sampaikan, subhanallah bihamdi, Nabi membuat penegasan, kalau sekiranya aku bercakap sesuatu kepada kamu, disebut dalam kitab sirah yang lain apa yang Nabi sebut, kalau aku berkata kepadamu ada satu kumpulan tentera yang akan menyerang, yang berada di belakang bukit akan menyerang kita, adakah kamu mempercayai? Apa jawab hadirin pada ketika itu? Kami mempercayai kamu wahai Muhammad, kerana sejak kecil kamu tidak pernah berbohong. Subhanallah bihamdi.
Apa pengajaran kat sini kita boleh ambil betapa pentingnya dalam kita nak menyampaikan agama, subhanallah bihamdi, dalam kita nak menyampaikan dakwah, nak mengajak orang lain ke arah kebaikan, nak mengajak orang lain ke arah amal soleh, kita terlebih dahulu kena bina akhlak dalam diri kita. Subhanallah bihamdi. Tuan-tuan, kita kena bina agama dalam diri kita. Subhanallah bihamdi. Kena bina agama dalam diri setiap ahli keluarga kita. Kerana apa? Suatu kajian yang dilakukan oleh seorang orientalis yang selepas itu dia masuk Islam. Dia kata kejayaan dakwah Muhammad sebahagian besarnya kerana dia telah Islam sebelum Islam. Maksudnya bukan kata Rasulullah memanglah mengamalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail pun Islam juga. Tapi bagaimana dia nak cerita akhlak Nabi terbina dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga membuatkan orang tertarik dengan Islam. Subhanallah bihamdi. Itu sebab tuan-tuan, hari ini dia ada istilah walk the talk. Orang putih, orang kampung, orang pajak song panggil walk the talk. Cakap serupa bikin serupa cakap. Lebih kurang macam tu lah. Buat apa yang kita cakap. Orang kadang-kala tuan-tuan, dia bukan tak mau terima apa yang kita cakap tu sebagai suatu benda yang tak baik. Dia tahu benda tu baik. Dia tahu apa yang kita ajak. Dia tahu apa kebaikan yang kita suruh, amal soleh yang kita nasihatkan kepada dia. Dia tahu. Tetapi biasanya manusia dia akan tengok macam mana kawan tu dulu. Kita boleh habaq kata kat dia, tengok apa yang diajak, jangan tengok siapa yang ajak. Betul, itu kita kata. Subhanallah bihamdi. Tapi manusia dia nak tengok kok mana pun siapa yang berkata. Adakah akhlak dan agama telah terbina dalam diri dia? Tuan-tuan tengok ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terus menyeru umat ataupun menyeru kaum dia untuk terima dia sebagai seorang rasul, tapi dapatkan dulu satu kepastian. Kalau aku cerita benda ni, hampa nak percaya tak? Depa boleh buat declaration, depa boleh buat suatu pengesahan, confirmation, subhanallah bihamdi, bahawa engkau tidak pernah berbohong. Itu akhlak Nabi. Maka dalam kita nak mengajak ahli keluarga kita, dalam kita nak mengajak masyarakat kita, dalam kita nak mengajak sesiapa pun kembali kepada cara hidup Islam, kita terlebih dahulu tuan-tuan, subhanallah bihamdi, membina ataupun mengamalkan cara hidup Islam dalam diri kita dulu dan ahli keluarga kita dulu dalam masa yang sama, subhanallah bihamdi. Baru kita, bukan dia kena siap bagi kita sempurna dulu, salah juga macam tu. Ada orang kata, kalau macam tu ustaz, saya kena kemas dululah dari sudut pengamalan ilmu agama baru nak ajak orang. Tak, dua-dua ini perlu seiring. Sebab masa kita dah tak banyak tuan-tuan. Subhanallah bihamdi. Dunia dah tua, umur kita pun tak panjang. Dalam kita memperbaiki diri kita, aslih nafsik wa da'u ghairak. Baiki diri kamu, dalam masa sama ajak orang lain juga membuat sama-sama perbaik diri. Subhanallah bihamdi. Sebab apa nak bina akhlak? Kat sini selepas depa buat pengesahan bahawa engkau tidak pernah berbohong, baru Nabi SAW sebagi tahu kepada kaum dia, aku adalah Rasul yang diutuskan, hampa kena selamat diri. Maksudnya hampa kena ikut apa yang aku suruh untuk jaga diri hampa daripada azab neraka. Kemudian faqala lahu Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, fa anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ila akhiri surah. Abu Lahab ni, bila Rasulullah SAW subhanallah bihamdi kumpul segala penduduk Mekah, kaum-kaum Mekah, dia pun pergi sekali. Dan kalau kita mengaji betul bab sirah ni, sebenarnya sebelum berkumpul ni Abu Lahab dah mula boleh kesan. Abu Lahab dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan dia tuan-tuan, dah mula kesan dah tentang
Muhammad ini sedang menyebarkan suatu agama baru, suatu kepercayaan baru. Cuma tidak ada seorang pun yang mengesahkan. Sebab apa? Benda tu dia berjalan secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah bihamdi. Tu bila Rasulullah SAW subhanallah bihamdi kumpul di Bukit Safa tu, dia antara orang yang pula nak pergi dengar sangat apa yang Muhammad nak cakap. Dan bila Rasulullah SAW cakap apa yang dia memang duk syak dah sebelum ni, tu yang tiba-tiba dia kata apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Sebab apa? Adakah yang ni sebab engkau kumpul kami di sini? Dia dah mula nak menunjukkan kemarahan kerana agakkan dia sebelum itu adalah betul. Cuma kali ni yang dia nak marah sangat siapa? Muhammad berani buat pengumuman, announcement bahawa dia adalah Rasul yang diutuskan. Subhanallah bihamdih. Maka Allah menurunkan surah Al-Lahab sebagai kutukan ke atas Abu Lahab kerana menghina Nabi SAW. Dan apa pula pengajaran yang kita boleh ambil kat sini tuan-tuan? Subhanallah bihamdih. Tuan-tuan, Abu Lahab ini adalah pak saudara Nabi SAW. Dan subhanallah bihamdi, bila sebut pak saudara ni, keluarga rapat lah. Kalau kita lah nak sebut pak saudara, tapi bila masuk pak saudara pupu, pak saudara dua pupu, pak saudara dia main, dia kuejoh. Tu yang main istilah sekali bau bacang. Subhanallah bihamdi. Tapi bila sebut pak saudara rapat, maksudnya adik-beradik dekat. Tetapi Allah nak tunjuk dekat kita pengajaran kepada umat Nabi SAW, subhanallah bihamdi, yang menjadikan kita mulia bukan hubungan persaudaraan. Yang menjadikan kita mulia bukan keturunan, subhanallah bihamdi. Yang menjadikan kita mulia bukan kita ni mai daripada orang Melayu, bangsa Melayu. Yang menjadikan kita mulia bukan kita ada darah sekian-sekian, dah. Yang menjadikan seseorang mulia adalah Islam itu sendiri. Apabila memilih untuk menolak Islam, bahkan Abu Lahab memilih untuk menolak Islam pada ketika ini, walaupun dia pak menakan, dia tetap menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi. Kita rewind sat, tengok kisah-kisah para Nabi. Pak menakan mungkin kita rasa jauh juga ustaz. Tengok bagaimana isteri Nabi Nuh alaihi salam. Kita tengok anak Nabi Nuh. Kita tengok isteri Nabi Lut sanggup mengkhianati. Sanggup mengkhianati Nabi Lut kerana semata-mata harta. Walaupun dia isteri. Tapi bila dia menolak Islam, apabila dia menolak kebenaran, apabila dia menjadi musuh kepada agama Allah, maka dia menjadi manusia yang hina sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita tengok tuan-tuan, subhanallah bihamdi, 5 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada yang khusus untuk menjawab apa yang telah disebut oleh Abu Lahab di dalam surah Al-Masad. Juga dikenal sebagai suratul Lahab, sempena Abu Lahab, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Abu Lahab menentang Rasulullah SAW sebab dia merasa diri dia mulia. Dia merasa harta dan kedudukan tidak akan boleh digugat oleh sesiapa saja. Dia merasa gah, dan kita melihat manusia yang menolak kebenaran. Kalau kita tengok daripada sejarah Nabi-Nabi sampai zaman Rasulullah sampai hari kiamat, yang menolak kebenaran ni tuan-tuan, pasti mereka diberi kelebihan pada mana-mana bahagian dunia. Subhanallah bihamdih. Yang akhirnya mereka merasakan itu daripada mereka.
Kemudian ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang, dan juga istrinya seorang perempuan pemunggah kayu api, di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Tuan-tuan, subhanallah bihamdi, bagaimana Abu Lahab ni tuan-tuan, dia mati akibat suatu penyakit seperti penyakit ta'un. Dia kena penyakit ni adalah penyakit berjangkit yang digeruni oleh bangsa Arab. Abu Lahab ni, harta dia Allah sebut tak boleh nak lindung dia, kekayaan tak boleh nak lindung dia, kehidupan dia, kedudukan dia tak boleh lindung dia. Penyakit yang dia dapat ini tuan-tuan jarang membuatkan manusia boleh hidup bila timpa penyakit ni. Bahkan Allah hina dia tuan-tuan. Dia mati 7 hari selepas perang Badar. Allah hina dia, anak-anak dia seorang pun tak mau mendekati dia, takut berjangkit. Dan selepas dia mati tuan-tuan, 3 hari selepas tu baru anak-anak tanam dia. Dan cara tanam dia pun tuan-tuan, betapa tengok ahli keluarga dia sendiri Allah tunjuk sebagai pengajaran pada kita. Ahli keluarga dia tak mau uruskan dia, tunggu lepas 3 hari anak-anak. Cara tanam iaitu mereka tolak mayat dia menggunakan kayu. Punya takut, sedangkan kalau fikir apa yang dia tak buat untuk anak dia, untuk bagi anak dia senang. Itu sebab tuan-tuan, bangunlah keluarga dengan Islam, bangunlah keluarga dengan agama. Hari ini kadang-kadang terlalu fokus kepada keduniaan. Resah gelisah kalau anak tak dapat kerja, tapi kalau anak tak solat tak rasa apa-apa. Resah gelisah kalau anak tengok tak dapat mana-mana tempat belajar kat tempat-tempat yang elok, tetapi kalau anak buat benda-benda maksiat tak rasa apa. Sedangkan apabila kita mendidik dan membina agama dalam diri anak-anak, subhanallah bihamdi, ialah menjadi suatu keselamatan kepada diri dia, dalam masa sama memberi kesejahteraan kepada diri kita, kerana anak-anak adalah suatu amanah yang akan dipertanggungjawabkan, subhanallah bihamdi, dan akan ditanya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala Ummu Jamil, iaitu isteri Abu Lahab, macam mana pula dia mati tuan-tuan? Satu ketika dia bawa seikat duri nak dicampakkan ke atas jalan yang biasa dilalu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia dah campak semua tuan-tuan, akibat penat ni, dia pun ambil keputusan nak rehat sat. Ketika dia berehat itulah, bila dia ni kerja dia pikul kayu tuan-tuan, dia pikul kayu kat belakang, dia biar tali ni duduk bawah tengkok dia. Dan pada ketika itulah tuan-tuan, malaikat datang dari arah belakang lalu menarik tali yang ada di lehernya hingga menyebabkan dia mati. Itu sebab subhanallah bihamdi tuan-tuan, nak selamat adalah dengan cara jalan agama. Dalam kesimpulan untuk petang ini, subhanallah bihamdi, 3 benda yang kita dah dapat. Yang pertama, apa juga perkara besar dalam hidup kita, serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah pimpin kita, untuk Allah bimbing kita, untuk Allah bagi ilham pada kita. Apa juga masalah dalam hidup, cerita pada Allah. Tambah-tambah kita di bulan Ramadan al-Mubarak ini, subhanallah bihamdi. Tuan-tuan, kita boleh minta tolong pada manusia, tetapi tidak ada satu jaminan manusia yang kita minta tolong dia boleh tolong kita. Tetapi bila kita minta tolong kepada Allah subhanallah bihamdi, maka insya-Allah Allah akan sentiasa tolong kita. Sebagaimana yang pernah disebut oleh Buya Hamka, apabila pintu di bumi semuanya telah tertutup, yakinilah pintu langit sentiasa terbuka. Subhanallah bihamdi. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana keperluan kita membina akhlak dalam diri kita, dalam menarik manusia-manusia dekat dengan agama. Subhanallah bihamdi. Jaga dalam bulan Ramadan, latih diri, bina diri, tarbiyah diri, didik diri, subhanallah bihamdi, untuk beramal dengan akhlak kita.
dalam keadaan anak-anak datang, dalam keadaan jemaah yang jarang datang ke masjid, bila bulan Ramadan datang, kita bagi semangat, bagi motivasi, bukan dikatakan kepada dia, bukan diaibkan dia, bukan dihinakannya. Bukan saya kata tuan-tuan buat macam tu, buat benda macam tu, tapi perlu diingatkan. Sebab kadang-kadang menjadi asbab manusia jauh dengan rumah Allah kerana disebabkan akhlak yang ada pada mereka-mereka yang selalu mai rumah Allah. Kadang-kadang nampak tu dia ni Ramadan nampak, habis Ramadan tak nampak dah. Kita kan. Ni bukan apa ni, lepas raya nak buat kenduri ke tu. Tu yang mai dia mai. Subhanallah, tuan-tuan, kita tidak ada hak eksklusif untuk menilai dan menghukum manusia. Tugas kita mengajak, bina akhlak dalam diri kita, buat bagi orang suka dengan rumah Allah, suka dengan agama. Dan yang ketiga, kita mulia, keluarga kita mulia, bangsa kita mulia, siapa pun yang ada di sekeliling kita mulia apabila kita memilih Islam sebagai pedoman dan panduan hidup. Selain daripada tu, bahkan bila menolak Islam, siapa pun dia, apakah gelaran yang dia pakai, apakah latar belakang pengajian dia, mengaji sampai tinggi tara mana pun, bila menolak Islam, dia menjadi hina sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdih, yang baik semuanya daripada Allah. Salah silap saya mohon keampunan Allah. Mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan jika ada kekurangan dan ada perkara-perkara yang menyentuh pada mana-mana pihak. Mudah-mudahan tuan-tuan, subhanallah bihamdih, Ramadan yang berbaki ini tidak dilepaskan begitu sahaja, tidak disia-siakan walaupun sedetik. Usahakanlah daripada pelbagai cabang kebaikan dan memperbanyakkan segala amal soleh sebagai suatu usaha kita untuk menimbunkan, untuk membanyakkan pahala dalam akaun akhirat kita. Mudah-mudahan subhanallah bihamdih, bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, andai ini Ramadan yang terakhir, subhanallah bihamdih, maka kita boleh tersenyum melihat Ramadan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita adalah Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.